Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Fazim. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia bagi menubuhkan badan yang bertanggungjawab membela dan mempertingkatkan hak kanak-kanak dijangka dibentangkan pada sesi Dewan Rakyat minggu depan. Menteri di JPM Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said optimis bacaan kali pertama rang undang-undang itu dapat dibentangkan sebelum mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 menutup tirai pada 30 November ini. Pindaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1969 juga akan dibuat bersekali dengan pembentangan rang undang-undang Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia. Pada masa sama, beliau berharap semua pihak bersatu hati dalam hal dan isu berkaitan pelindungan serta hak kanak-kanak yang dibawa ke Dewan Rakyat mahupun Dewan Negara. Berhubung Sekolah Kebangsaan Danau Perdana yang terbengkalai selama 17 tahun di Taman Danau Desa, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata, keputusan merobohkan sekolah berkenaan adalah kekal. Namun, cadangan untuk dibenar beroperasi semula belum dapat dipertimbangkan buat masa ini. Ini susulan satu mesyuarat Kementerian Pendidikan bersama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Cawangan Kuala Lumpur telah diadakan pada Mei lalu. Setakat ini, penyelarasan tindakan untuk meroboh sekolah itu sedang giat dilakukan. Ia akan dilaksana mengikut tata cara pelupusan aset kerajaan. Hu Ying menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Su Sim berhubung status terkini sekolah berkenaan di Dewan Rakyat. Kerajaan melihat tiada keperluan untuk melesenkan kenderaan mikromobiliti termasuk bagi tujuan melintas jalan raya buat masa ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah ketika memaklumkan perkara itu di Dewan Rakyat berkata, isu berkaitan pelesenan sebelum ini pernah disuarakan. Namun maklum balas daripada rakyat tidak memberansangkan memandangkan penggunaan kenderaan mikromobiliti di atas jalan tanpa sebarang peraturan kawalan dan infrastruktur khusus adalah berbahaya. Kementerian Pengangkutan sebelum ini menetapkan larangan penggunaan kenderaan jenis mikromobiliti di atas jalan raya, membabitkan moped, Personal Mobility Devices PMD dan Personal Mobility Aids PMA. Pulau Pinang telah menyertai 11 misi pelaburan di luar negara sejak 2018 hingga September lepas. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata secara keseluruhannya tahap keyakinan pelabur asing kepada Pulau Pinang adalah semakin memberansangkan. Pulau Pinang juga kekal sebagai destinasi pelaburan terunggul dan pangkalan utama bagi para pelabur global untuk mengembangkan perniagaan sama ada dalam sektor perkilangan mahupun perkhidmatan. Beliau menjelaskan antara penyertaan kerajaan negeri ialah dalam pameran Medan di Indonesia, lawatan kerja delegasi Pulau Pinang ke Dubai, Taiwan, Amerika Syarikat, Armenia, Turki, Poland dan Belanda. Perkara itu dimaklumkan pada sidang DUN Pulau Pinang. Pelaksanaan kaedah laluan kontra akan diwujudkan bagi membantu penyuraian trafik zon bebas kenderaan setiap hujung minggu di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, inisiatif itu membabitkan Jalan Little India ke Bandar Kaba dan Jalan Chan Kun Cheng menghala ke arah Hotel Equatorial. Laluan kontra berkenaan masih di peringkat kajian dan akan berkuat kuasa pada setiap hujung minggu iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad. Usaha ini membantu peniaga dan pengusaha hotel agar kekal menjadi hotel pilihan kepada pengunjung dan pelancong. Laluan kontra ini akan dilaksana dalam tempoh terdekat iaitu sebelum Tahun Melawat Melaka. Mengulas lanjut, beliau berkata langkah mewujudkan laluan kontra itu merupakan inisiatif kerajaan negeri bagi menambah baik sistem trafik di kawasan utama pelancongan Melaka agar kesesakan jalan raya dapat dikurangkan pada waktu puncak. Baik saudara, semasa 4 berakhir di sini, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.